Lalu pengarang kita ataupun Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, sebelum beliau menceritakan peristiwa yang ketiga yang juga mendukacitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah memberikan hadiah yang istimewa, iaitu Isra' dan Mi'raj, maka pengarang kita mendatangkan satu bab yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong para sahabat bahawa mereka ini tetap teguh dengan Islam, tetap teguh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah faktor-faktor tersebut? Kalau kita lihat kembali ke belakang, apa sahaja yang tidak dilakukan Quraisy kepada mereka, tetapi mereka tetap teguh dengan kalimah la ilaha illallah. Mereka di pulau berbulan-bulan tak ada benda nak makan sehingga makan ranting-ranting kayu dan daun-daun, dan tidak orang nak beli barang pun orang tak nak jual. Kalau beli pun dengan harga yang tinggi. Sebahagian mereka dipukul, sebahagian mereka dibunuh dan sebagainya. Tetapi itu tidak sedikit pun memalingkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengarang kita cuba untuk menyenaraikan beberapa faktor yang menyebabkan para sahabat ini memiliki jati diri yang sangat teguh dengan pegangan Islam dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 6 faktor yang disenaraikan oleh pengarang kita. Yang pertama ialah disebabkan keimanan para sahabat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para sahabat ini dia tahu bahawa bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara mereka, maka Allah lah sebaik-baik yang memelihara. Dan para sahabat bila mana dia meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan, mendahului segala-galanya, maka yang datang selepas itu bagi mereka hanyalah kecil sahaja. Dugaan yang menimpa mereka, kesakitan mereka itu, pada mereka itu tidak ada apa-apa pun. Yang kerana keimanan mereka itu sangat teguh. Mereka rasa kemanisan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan faktor yang pertama. Bila mana orang itu ada kemanisan iman, maka apa yang datang kepada mereka, pada mereka itu enteng sahaja. Tak ada kesan pun. Selagi mana keimanan mereka itu teguh dan mereka rasa kemanisan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faktor kedua ialah disebabkan mereka memiliki seorang pemimpin yang sangat dicintai, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW merupakan pemimpin yang memiliki karakter yang sangat disenangi oleh para sahabat ridwanullahi alaihim dan juga disenangi oleh musuh. Nanti kita akan ceritakan sedikit kenapa saya katakan bahawa musuh turut senang dengan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan para sahabat ini dia sangat cinta kepada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tak kisah apa sahaja dugaan yang datang menimpa mereka, selagi mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin bagi mereka. Itu menunjukkan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Allah menyatakan dalam Al-Quran, fa innahum la yukadzibunak walakinadh dhalimina biayatillahi yajhadun. Allah mengatakan, wahai Muhammad, sebenarnya orang yang musyrikin, orang Quraisy, mereka tidak mendustakan kamu. Sebab Rasulullah ini, saya katakan, karakter baginda itu disenangi oleh masyarakat. Nabi dikenali dengan Al-Amin. Sejak kecil lagi Nabi dikenali dengan seorang yang amanah. Dan orang Quraisy juga kenal pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah mengatakan mereka tidak mendustakan kamu, iaitu tidak mendustakan kepribadian kamu. Walakinadh dhalimin, tapi orang yang zalim, orang yang kufur kepada Allah ini, apa yang mereka dustakan? Iaitu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mendustakan Al-Quran yang kamu bawa kepada mereka. Dan orang Quraisy ini, walaupun zahirnya kita nampak mereka nampak kuat, tetapi dalam hati mereka takut dan mereka gentar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, ada beberapa peristiwa yang disebutkan oleh pengarang kita ini, iaitu bila mana, kalau kita ingat dulu, saya pernah ceritakan bahawa
Rasulullah SAW pernah diletakkan najis di belakang Rasulullah SAW ketika mana baginda sedang sujud. Dan bila mana Fatimah datang membersihkan najis tersebut dan Nabi bangun dari sujud, lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah melaknat pelaku tersebut. Lalu orang Quraisy yang memerhatikan, pada awalnya mereka ketawa. Tetapi bila mana mereka mendengar Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Allah mengambil tindakan kepada mereka itu, mereka berhenti daripada ketawa dan mereka rasa takut, rasa gentar dengan doa Rasulullah SAW. Sebab mereka tahu bahawa doa Nabi itu merupakan doa yang mustajab. Cepat atau lambat Allah pasti akan membalasnya. Sama juga dengan yang berlaku kepada Utaibah bin Abi Lahab. Bila mana Utaibah bin Abi Lahab dia bertemu bila mana Rasulullah SAW mengatakan bahawa Utaibah itu akan mati, akan dibunuh oleh seekor singa. Lalu Utaibah, bagaimana perakhiran hidupnya? Memang benar dia bertemu dengan singa dan singa telah membunuhnya. Dan ini juga kita dah ceritakan pada awal dulu. Maka bila mana Utaibah hampir-hampir nak diterkam oleh singa, maka dia kata, qatalani wallahi Muhammad wa huwa bi Makkah. Aku telah dibunuh dengan sebab doa Muhammad walaupun ketika itu Muhammad berada di Mekah. Maksudnya dia tahu bahawa Nabi mendoakan agar Utaibah itu dimakan oleh singa dan doa Nabi itu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan yang berlaku kepada Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, Nabi mengatakan, bal ana aqtuluka insya-Allah. Wahai Ubay bin Khalaf, aku akan membunuhmu insya-Allah. Nabi kata, aku akan bunuh kamu wahai Ubay bin Khalaf. Maka Ubay bin Khalaf ini dalam peperangan Uhud, Nabi SAW telah menghunuskan pedang kepada Ubay bin Khalaf dan hunusan itu telah mencalarkan wajahnya. Maka kata Ubay bin Khalaf, innahu qad kana qala li bi Makkah. Dulu Muhammad ini telah pernah berkata kepadaku, ana aqtuluka, aku akan membunuhmu. Fa wallahi, demi Allah, kata Ubay bin Khalaf, lau basaqa alayya laqatalani. Kalaulah Muhammad itu meludah aku sekalipun, ludahan itu tetap akan membunuh aku. Maksudnya Ubay bin Khalaf pun yakin dengan doa dan takut dengan doa yang doa laknat Rasulullah SAW kepada mereka. Sama juga dengan yang berlaku kepada Umayyah bin Khalaf. Bila mana ada sahabah yang mengatakan bahawa Umayyah bin Khalaf ini akan dibunuh oleh tentera Islam. Lalu Umayyah bin Khalaf rasa takut dan gentar sehingga Umayyah bin Khalaf tak keluar dari rumah. Tetapi Abu Jahal memujuk dan memaksa Umayyah bin Khalaf untuk keluar pada peperangan Badar. Lalu Umayyah bin Khalaf dia beli kuda yang paling pantas untuk lari sebab dia tahu senang untuk dia lari nanti. Daripada orang Islam nak bunuh dia, dia boleh lari dengan cepat. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala, Umayyah bin Khalaf telah dibunuh oleh tentera Islam. Maka semua yang Nabi katakan, semua yang Nabi sabdakan, semua yang Nabi doakan kepada Quraisy berlaku. Sebab itulah orang Quraisy sangat takut dengan doa Rasulullah SAW kepada mereka. Walaupun di depan mereka rasa mereka kuat, mereka gagah dan sebagainya, tapi dalam hati mereka sebenarnya mereka takut, gentar dengan Muhammad SAW. Kita stop sekejap untuk azan, ini kita sambung sikit lagi insya-Allah tentang kecintaan para sahabat terhadap kepimpinan Rasulullah SAW dan juga kegentaran musyrikin terhadap Rasulullah SAW. Pengarang kita menetapkan di akhir poin yang kedua ini atau faktor yang kedua, iaitu kisah di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Satu hari Abu Bakar pernah dipukul oleh Utbah bin Rabi'ah. Yang mana Utbah bin Rabi'ah telah memukul Abu Bakar As-Siddiq dengan dua slipernya ataupun dua terompah. Dan Utbah bin Rabi'ah memukul di wajah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha sehingga hidung Abu Bakar patah dan Abu Bakar berlumuran dengan darah. Bukan sekadar itu, Utbah bin Rabi'ah turut memijak perut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian datanglah Bani Tamim dan Bani Tamim telah mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lalu
mencampakkan Abu Bakar ke rumahnya. Dan Bani Tamim menyangka bahawa Abu Bakar telah mati disebabkan Utbah bin Rabi'ah memukul Abu Bakar As-Siddiq dengan begitu dahsyat. Akan tetapi Abu Bakar dia sedar kembali daripada pensan tersebut. Maka Abu Bakar, ucapan yang keluar daripada mulut Abu Bakar setelah dipukul dengan dahsyat, iaitu ma fa'ala Rasulullah, apa yang sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Maksudnya Abu Bakar tak fikir tentang diri dia. Apa yang berada dalam fikiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ialah bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi okey ke tak okey, Nabi sihat ke tak sihat, itu yang menjadi kerisauan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu Bani Tamim ini dia mendengar kata-kata Abu Bakar yang sedar daripada pensan tersebut, maka dia mencemuh dan mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu dia kata kepada ibu kepada Abu Bakar, iaitu Ummul Khair, kamu bagilah anak kamu makan dan minum. Sebab Abu Bakar dah macam tak larat sangat, dah dipukul dengan dahsyat sehingga hidung beliau patah. Lalu Abu Bakar dia tetap mengulangi persoalan yang sama. Apa yang sedang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang sedang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bila mana Ummul Khair, iaitu ibu Abu Bakar, mendengar persoalan Abu Bakar tersebut, dia kata, wallahi, demi Allah aku tak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka Abu Bakar meminta ibunya pergi bertemu dengan Ummu Jamil bintul Khattab dan tanya kepada Ummu Jamil tentang apa yang sedang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummul Khair pun pergilah bertanya Ummu Jamil. Lalu dia berkata, sesungguhnya Abu Bakar meminta aku untuk tanya kepada kamu tentang perihal keadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ummu Jamil, aku pun tak tahu apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Abu Bakar dengan Muhammad. Apa yang dia nak tahu sangat tentang Muhammad ni? Kemudian Ummul Khair bersama Ummu Jamil bersama-sama pergi bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka Abu Bakar bertanya kepada Ummu Jamil tentang bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey ke tak okey? Sihat ke tak sihat? Kata Ummu Jamil, wahai Abu Bakar, ibumu ada bersama dengan kamu. Abu Bakar mengulangi persoalan yang sama, bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tahu tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ummu Jamil bahawa Muhammad SAW itu salimun salihun. Nabi dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Lalu Abu Bakar kata lagi, aina huwa, di mana? Maka kata Ummu Jamil, fi dar Ibn al-Arqam. Nabi berada di rumah Ibn al-Arqam. Maka kata Abu Bakar, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sehingga aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila mana Abu Bakar dah semakin sihat, maka beliau dibawa dan dipimpin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nampak gambaran kedudukan Rasulullah, betapa cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dipukul dengan dahsyat, patah hidungnya, berlumuran dengan darah, dipijak perutnya, tetapi yang bermain di minda atau di fikiran Abu Bakar bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kita nampak betapa tingginya cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin menutup kisah keislaman bapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini merupakan teman yang sangat rapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana peristiwa Islamnya Abi Quhafah, iaitu ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam dalam keadaan umurnya yang sangat tua dah. Lalu bila mana Abu Quhafah bersalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menzahirkan keislaman, maka Abu Bakar mengucapkan kata-kata yang sangat menyentap kita lah. Apa kata-kata Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, "Lau kana yadu ammika makana yadihi yuqirrullahu aynaik ahabbu ilayya min an yakun." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wahai Rasulullah, kalaulah tangan
yang bersalam dengan kamu itu merupakan tangan bapa saudaramu iaitu Abu Talib. Dan perkara itu akan menyebabkan kamu happy, kamu gembira, kamu menangis kerananya. Lebihlah aku suka berbanding ayahku sendiri yang masuk Islam. So Abu Bakar lebih mementingkan, mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tangan yang berbai'ah kepada Rasulullah itu merupakan tangan Abu Talib dan itu akan menggembirakan Nabi, lebihlah Abu Bakar suka berbanding ayahnya sendiri yang memeluk Islam. Hebatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan betapa tingginya nilai cinta Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang lain. Maka itu merupakan faktor yang kedua, iaitu kecintaan para sahabat kepada kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan mereka teguh berdiri di atas keimanan, di atas keislaman, walaupun apa jua badai yang datang menimpa mereka, mereka tetap dengan kalimah la ilaha illallah.